Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bihi bi'ulumi fid daini amin. Syahadan maka ketahui olehmu akan segala sifat imam yang disunatkan dan terlebih patut dijadikan imam sembahyang, iaitu raja yang memerintah negeri itu. Dia maknanya yang terlebih layak, dan ataupun dusun pada tempat perintahannya, ialah yang terlebih hak dijadikan imam, dan tak terdahulu menjadi imam atau mendahulukan yang lain. Dan jika didirikan sembahyang itu dalam milik yang lain sekalipun, tetapi jika tiada ada di sana itu imam ratib. Imam ratib itu imam yang ditentukan oleh sultan, mana imam yang dilantik jadi imam pada satu masjid. Maka jika ada ia, maka ia terlebih utama jadi imam daripada yang memerintah negeri. Dan kalau dia dihaskan sebagai imam ratib, maka dia lebih mustahak jadi imam daripada yang lain pada satu masjid. Maka jika ada ia, maka ia terlebih utama menjadi imam. Ia terlebih utama jadi imam daripada yang memerintah negeri itu, dan daripada qadhi sekalipun, sebab dia dikhaskan kerja dia lah. Kemudian maka yang terlebih utama pula jadi imam ialah umpama yang mempunyai manfaat pada tempat yang didiami itu, sama ada tempat itu miliknya atau pinjamnya atau sewanya. Kalau satu tempat dia tu milik dia punya, ataupun dipinjam, atau disewa, atau diwakafkan orang atasnya, ya, kalau sembahyang di rumah orang misalnya ni, tempat dia, maka kita datang daripada imam, tuan rumah lah. Tuan rumah tu lebih mustahak di imam. Tapi kalau dia di imam lah, kalau dia rasa dia tak boleh, atau disuruh lah orang lain, kan, dia baca Fatihah tu kan nyanyi pula. Jadi maknanya sikit syarat-syarat lain dia cukup. Maka kelayakan antara ramai-ramai, kalau ada yang boleh jadi imam, maka dia sebab dia punya tempat, dia punya rumah, sahibul bait dia lebih utama. Kecuali kalau dia passing kat lain, terlain lah. Atau rumah sewa dia, atau tempat yang diwakaf, orang wakaf untuk dia, ya. Atau wasiat orang baginya, orang wasiat tempat ni, kalau saya tak ada saya wasiat, ya, surau ni jadi lawan tu imam, maka dia lah menerima. Maka ialah yang terlebih patut terdahulu atau mendahulukan yang lain jadi imam. Tetapi yang meminjamkan tempat terlebih hak jadi imam daripada yang meminjam. Tempat tu dipinjamkan. Ambillah awak nak buka apa tempat ni, bukan tempat pengajian ke, 5 tahun kan, tiba-tiba dia datang, afdal jadi imam kalau dia boleh imam lah. Dan tuan saya terlebih hak jadi imam daripada saya itu sendiri yang mendiami tempat itu, kerana ia punya, mana tuan punya tempat. Melainkan jika ada katab yang ada ia punya tempat itu, maka ialah terlebih utama jadi imam pada tempat daripada tuannya. Hamba mukatab, mana hamba yang sudah diangkat kitabah dengan tuan dia untuk memerdekakan dia dengan bayaran sekian-sekian, ya, maka dia bagi hamba mukatab. Hamba ni saja yang layak menerima. Terlebih utama jadi imam dengan menilik kepada seperti tempat lain daripada tempat ada, seperti ada mereka itu sembahyang di dalam masjid yang tiada imam rawatib, ya, atau di madrasah, atau di ialah faqih dengan hukum sembahyang, mana orang yang lebih alim, lebih mengetahui selok belok sembahyang daripada orang yang lain. Kalau sopi faqih zahir batin, ya, bukan sekadar faqih zahir, faqih batin. Waktu nak Syamban kata yang ni khalifah dia tak bagi. Memang tu kualiti dia lain. Kalau Syamban dia dah naik khalifah, dia dah kerti kuf, dia dah kerti murakabah, ya, dan sebagainya lah. Maka jika bersamaan keduanya pada sifat faqih, sama-sama alim, maka terlebih utama, ya, bacaan dia lebih tepat, lebih cantik, suara dia pun sedap, kan, sedap ke depan. Dan jika sama juga suara sama sedap, kiraat sama-sama sedap bacaan, ya, keduanya pada kiraat bacaan ni, maka didahulukan yang zahid, mana yang terlebih zuhud. Maka yang warak, cari yang terlebih warak, terlebih zahid.
Maka jika bersamaan juga ilmu dia sama, faqih, baik qiraat sama-sama sedap, kan? Zahid bersama, zuhud bersama juga. Pada waraknya didahulukan yang terdahulu pindah kepada Madinah, ni kalau zaman Rasulullah SAW, yang ni kepada Nabi SAW atau kepada negeri Islam. Cari yang dahulu. Maka jika bersamaan juga demikian tu, maka didahulukan yang masuk Islam. Kalau dua tu maknanya mu'allaf, maka cari siapa masuk Islam dulu. Dan jika bersamaan juga sama tarikh dia, maka didahulukan bangsa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapat sayyid, keturunan ahli bait Nabi, ya. Atau kepada wali tadi, dan ulama atau di wali ke, ya, ahlillah, dulukan dia lah. Ataupun ulama wa alim dan sulaha, mana orang saleh. Maka didahulukan Hashim, Bani Hashim, maka yang tinggal daripada Quraisy, maka yang tinggal daripada Arab. Kemudian tengok kalau sama Korea, kita cari Arab. Kalau tak ada Korea, cari Arab. Atau anak orang yang alim, anak ulama, ataupun anak orang saleh, dahulukan daripada yang lain. Maka jika bersamaan, semua sama ni, ya, hebat betul. Ilmu sama ilmu, alim sama alim, warak sama warak, anak alim sama anak alim, semua sama. Maka dahulukan yang masyhur dengan kebajikan. Siapa yang lebih masyhur dengan kebajikan? Maka jika bersamaan juga yang terlebih bersih kainnya, cari lebih smart sikit, kan? Jika bersamaan tu sama pakai kemas dulu, maka terlebih bersih badannya. Siapa yang lebih bersih, ya? Jika bersamaan terlebih kepandaiannya, dan jika bersamaan terlebih baik suaranya, dan jika bersamaan dia cari lebih handsome. Ada lebih handsome tu. Cari yang terlebih baik rupanya, kan? Yang ni rupa senyum, cantik, yang ni macam nak makan orang juga. Ada boleh makmum belakang macam nak makan orang. Kan? Jadi maknanya bertahap tu, cara jaga. Jika bersamaan segala sifat, hendaklah dibuang undi. Last sekali ada pilihan raya. Tapi tak dengan impian lah. Tak ada rasuah tak ada. Ambil dulu lidi, kan? Cabut. Yang mana diorang cabut yang panjang, dia di imam. Maknanya apa ni? Syarat jaga, makna apa ni? Sini maknanya bila jadi imam, makmum tak ada ruang nak pertikaikan. Semua ada kat dia. Cantik, warak, semua ada. Jadi makmum pun selesa duduk belakang. Sedap duduk belakang, sedap. Ini dia memang baca, alamak. Yang belakang kari, yang depan imam kari pap. Baca orang pening kepala makmum belakang. Dalam makmum barakah. Ya, sebab makna dia cek habis tu, syarat tak. Nak jadi imam. Imam mana? Duduk depan, orang nak memimpin. Itu juga kalau memimpin semayang macam ni, detail memimpin negara, lagi lah. Ini penyamun, rompak, rasuah di depan, mahu orang belakang. Ya, mahu orang belakang. Ya, dia memimpin kan jaga rakyat, dia menjaga rakyat. Lepas tu dengan rakyat dia jual. Tu cukup cakap tu, kan ceramah umum lah. Habis lah tu, ya. Tu mana kalau imam semayang dan tu detail, kalau imam negara lagi besar kan. Nak cari orang yang tak boleh dipertikai. Ini orang bertikai letak maut. Jadi kalau bersamaan sampai peringkat apa, buang undi. Itu last kali kan. Habis. Bermula orang yang adil, jika sahaya sekalipun, terutama jadi imam daripada yang fasik. Ini diistisna pula. Tadi dah bersifat kan. Jadi bila fasik, maknanya masalah besar. Fasik mengajar dosa besar. Jadi imam, berarti minum arak. Mau dia. Jadi imam itu berjudi, ya. Ada satu tempat, tapi bukan imam lah, datang puasa, ya. Dapat terlalu dia minum. Kalau minum dah sikit beranjat orang macam-macam hal. Hari zaman. Dan jika ada merdeka sekalipun, sekarang merdeka dengan hamba, taraf mereka lebih tinggi. Tapi sini ada tinggi yang hamba ni lebih hebat, kesalehan dia, kewarakan dia. Yang ni fasik, walaupun dia orang mereka, tapi fasik. Didahulukan sifat. Maknanya cari orang yang lebih warak, lebih baik akhlak dia. Dan jika mereka sekalipun, dan jika terlebih faqih dan terlebih kiraat sekalipun, alim, ya, kiraat dia, sedaplah bacaan dia, tapi kedudukan dia fasik, ya, maka didahulukan yang tidak fasik. Dan yang balik, dan jika saya terutama jadi imam daripada kanak-kanak, martabat yang ni balik, tapi dia saya hamba. Yang ini maknanya bukan hamba, makna orang merdeka, tapi kanak-kanak lagi, maka didahulukan sifat mana ketuaan dia dulu lah. Mana jadikan orang yang lebih, yang dah balik jadi imam.
Dan jika merdeka atau faqih atau qari sekalipun. Dan yang merdeka terutama daripada sahaya. Mana orang merdeka terutama daripada sahaya. Dan bersamaan sahaya yang faqih dengan merdeka yang tiada faqih. Sini sama ya. Bersamaan dia sahaya tapi faqih, dia alim. Dengan orang merdeka tapi dia tidak alim, sini boleh mana-mana dulu. Biasa orang dulu kan apa? Yang berilmu lah. Dan yang mukim terutama daripada yang musafir. Empat tu dia mukim situ. Dia bukan anak watan, mustautin anak watan, tapi dia mukim situ, dia bekerja di situ atau dia belajar situ lama 3-4 tahun duduk situ. Tiba-tiba datang orang musafir, mana utama? Orang mukim dia utama. Jadikan imam. Kemudian anak halal terutama daripada anak zina. Yang ni anak halal cara betul, yang ni cara tak betul, kepala yang tak betul. Ibu bapa kepala masuk betul. Ya, anak pula anak zina. Maka kalau dua-dua tu imam, dahulukan yang anak halal daripada anak zina. Dan daripada yang tiada diketahui bangsanya. Ya, orang pun tak tahu ni mana ni. Ya, anak betung apa. Tak tahu bangsa apa tuan. Dan jika ada ia faqih atau qari sekalipun, ya, mana didahulukan yang diketahui lah. Mana tadi? Dan anak halal terutama daripada anak zina dan daripada yang tiada ketahui bangsa. Ya, mana tahu, ni anak halal. Tapi yang ni tak tahu ni. Ya, keturunan kita tahu anak halal kita halal atau bangsa apa tak tahu, orang luar misalnya. Maka diberi yang diketahui mana halal. Dan jika ada ia faqih, walaupun itu faqih sekali dan qari sekalipun. Dan akhirnya, dan orang yang buta dan melihat itu bersamaan. Ya, ni buta. Yang ni melihat, semua sifat lain sama. Cuma beza dia buta dengan celik, itu tak ada beza apa. Sama je, mana-mana pun boleh. Jadi kebersamaan pada segala sifat yang telah terdahulu. Ya, sama-sama alim, sama-sama warak, sama, semua sama. Ya, tiba-tiba satu je beza, buta dengan celik, itu tak ada beza. Mana-mana boleh tolak depan. Ya. Habis pula. Itu syarat imam. Habis. Kemudian bab fi syurutil iqtida. Ni syarat, maknanya sah mengikut imam pula. Ni kita makmum pula ni. Syarat nak ikut imam. Bermula syarat sah. Bila kita nak sembahyang Jumaat kan, hari-hari sembahyang Jumaat ni semua kena tahu. Ya, kadang-kadang ada masalah, keliru pun ada. Bermula syarat sah ikut imam 7 perkara. Ya, kita ikut imam hari-hari kan sembahyang Jumaat. Ingat tak 7 perkara ni? Kalau tak ingat pun semak, ada lah ni. Pertama, jangan terdahulu daripada imam pada tempat duduknya. Mana kedudukan makmum kena di belakang, jangan di depan. Dan jika terdahulu tumit makmum pada kiblat daripada tumit imam, ya dikira tumit. Jika ada sembahyang orang yang berdiri, kalau sembahyang berdiri dikira tumit. Jangan tumit di pintas imam, tak sah. Dan jangan terdahulu punggung makmum daripada punggung imam jika ada sembahyang duduk. Ya, sembahyang duduk kan, imam pun duduk, imam pun duduk. Nah, maka dikira punggung. Ya, letak kursi tu biar punggung yang imam ke depan. Dan jangan terdahulu lambung makmum pada lambung imam. Dia kata sembahyang baring. Ini hebat tu, berbaring pun sembahyang Jumaat ni. Ini tak terbaring pun tak pergi sembahyang Jumaat. Ya, ni sampai terbaring pun sembahyang Jumaat. Oh, hebat ni. Maka dia kira lambung. Ya, bila dia paling gitu, biar lambung ni ke depan. Itu susun ayat kan. Jadi lambung tu dikira dia ke depan, itu imam. Kalau dipintas tak sah sembahyang. Dan di kebersamaan pada tersebut itu dengan imamnya sah sembahyang tapi makruh. Dia sembahyang berdiri, tumit dengan tumit imam sama je. Ya. Kan nak ke imam tu. Imam kata kau naik imam ke. Ya, hukum dia sah sembahyang tapi makruh. Kalau potong lepas batal. Tetapi makruh yang meluput akan fadilat jemaah. Ya, pernah datang jemaah tak dapat pahala kan. Dia tak boleh sama. Habis. Kecuali satu tempat dia makmum boleh lebih daripada imam. Ke mana? Makmum dengan imam, makmum depan. Ke mana? Johor. Ketika menghadap, ketika Baitullah dengan syarat pihak lain. Ya, kalau pihak sama tak boleh, pihak lain. Ya, Baitullah ada 4 pihak kan. Jadi pihak imam, pihak sini. Kedudukan imam dengan Kaabah 3 hasta. Tapi pihak lain tu dia 2 hasta je. Itu tak apa, itu sah. Tapi jangan pihak imam juga. Pihak imam tak boleh, dia potong imam. Yang tadi pada pihak lain.
dia ada 4 pihak kan Kaabah tu. Jadi imam pihak sini. Jadi imam tu tumit imam dengan Kaabah 3 hasta. Yang sini 3 lagi ni tumit dia dengan Kaabah 2 hasta dekat. Bermakna dia ke depan tapi bukan pihak imam. Tu tak apa. Kalau pihak imam tak boleh. Ya. Dan sunat makmum yang laki-laki itu kemudian sedikit sebelah ya kanan kerana menyatakan lebih martabat imamnya. Dan sunat makmum yang laki-laki itu kemudian sedikit sebelah kerana apa? Menyatakan lebih martabat imamnya. Dan jika berdiri di belakang imamnya atau di kiri nasai makruh. Ni kalau seorang-seorang ni. Ya, jika makmum yang laki-laki itu ya, maka kemudian ke belakang sedikit. Sebelah kanan dia, la ala sawab kanan, ke sebelah kerana sebelah kanan, la alal munasib yang betul kanan. Bila sebelah ni apa? Sebelah ni apa begitu? Sebelah apa? Pihak sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah lepas sebelah mana pihak. Maka boleh pihak kanan lah, kanan atau kiri. Tu ada sedikit sebelah kanan, bukan sebelah kerana. Sebelah kanan. Macam biasalah ya? Saya semayang, imam seorang, biar orang datang masuk seorang, dia duduk sebelah kanan ya. Kerana menyatakan lebih martabat imamnya. Dan jika berdiri di belakang, dia seorang duduk belakang atau di kiri. Pernah Rasulullah SAW seorang sahabat ya, itu anak buah bagi isteri Rasulullah SAW. Dia duduk di rumah Rasulullah SAW, setelah bangun semayang malam, dia bangun ikut belakang. Dia duduk belah kiri. Jadi setelah tarik, dia punya telinga di sini. Itu dalam hadis ya, setelah tarik telinga dia, tarik bawah kanan. Itu maknanya apa? Menunjukkan kena duduk belakang kanan ya. Kemudian sedikit. Jadi maknanya kalau duduk di belakang atau belah kiri, jawab dia sah tapi makruh ya. Nasai makruh yang meluputkan fadilat jemaah. Habis. Maka jika datang yang lain, maka sunat ia berdiri pada pihak kiri. Mula disemayang 2 orang. Imam yang makmum seorang ni duduk belah kanan. Datang seorang lagi, dia nak duduk sambung ke atau nak terik? Tak, dia duduk belah kiri dulu. Dia duduk belah kiri takbir, kemudian barulah dua-dua tu undur belakang buat sah. Ya, jangan dia tunggu belakang. Cara masuk dia kena belah kiri. Ya, dia orang yang ketiga. Kan? Dia datang, imam tengah semayang, dia pun masuk belah kiri takbir, kemudian dah takbir baru dia undur, kiri kanan tu undur. Sebab kena faham ni. Kalau orang belakang undur, seorang sana dalam 3 macam semayang. Ni apa bentuk semayang kan? Seorang kanan, seorang kiri, macam bodyguard pula. Dia undur ke belakang dua-dua. Tu. Masuk belah kiri imamnya serta terundur sedikit daripada imam. Maka jika sudah takbiratul ihram, hendaklah ia undur kedua makmum tu ke belakang. Dia buat saf lah. Ya. Ialah yang afdal. Apa afdal? Aksaru sawaban. Lebih banyak nisbah pahala. Itu mana afdal ya. Satu bila afdal pula kaedah kata al-afdaliyah la taqtadil wujub. Untuk afdal dia tidak mendaki wajib. Itu kaedah fiqh dia ya. Bila afdal mana dia tak mendaki wajib, cuma dia ceritakan lebih utama. Jika ada tempatnya lah, kalau tempat dia ya, atau naik imam ya, naik imam ada santak ke dinding tu, dia naik lah, makmum lah undur ya. Habis. Dan bersab keduanya makmum tadi di belakang apabila imam naik ke depan. Dia dua tu, makmum mundur atau imam naik. Tapi kebiasaan imam tak naik lah, sebab imam depan dia dah ada bersutrah dinding ke apa, nak naik jangan lagi ke depan. Dan jika hadir keduanya, yakni 2 orang laki-laki, maka hendaklah bersab keduanya di belakang imam. Ni kalau sekiranya dia 2 orang makmum dengan imam 3 lah, datang 3 orang, itu biasalah buat sab. Dan jika hadir perempuan, hendaklah ia berdiri di belakang imam ya. Kalau semayang di rumah misalnya, suami semayang, isteri duduk mana? Belah kanan kan, dia duduk belakang. Dan jika hadir seorang laki-laki dan seorang perempuan, dia semayang di rumah dia misalnya ya, suami imam. Jadi laki-laki tadi duduk di belah kanan, perempuan duduk tengah belakang. Jangan dibuat tu sab lah kan. Dia kata ni anak saya, tadi mazhab Aminah Wadud nama dia. Dia campur lagi perempuan tu sab, gila. Maka hendaklah laki-laki itu berdiri pada kanan imam dan perempuan di belakang imam ya.
Dia nak beranak, dia kata duduk satu sap gitu kan. Tak boleh, duduk aturan dia. Dan jika hadir 2 orang laki-laki dan perempuan, ya, anak beranak lah contoh senang kan. Ada 2 lelaki, 2 sap, perempuan belakang. Dan khunsa, maka naklah bersap laki-laki di belakang imam, dia 2 orang, ya, dan perempuan, ya, dan atau khunsa di belakang laki-laki, ya, khunsa dan perempuan duduk belakang. Dan jika hadir seorang laki-laki dan seorang khunsa dan seorang perempuan, anda buat macam ni, maka hendaklah berdiri laki-laki di kanan imam, khunsa di belakang imam, perempuan di belakang khunsa. Perempuan yang batu sap dengan khunsa belakang. Ya, lelaki asing tu. Jadi semayang ada 3 peringkat. Ya, satu kanan, belakang perempuan, belakang dia khunsa. Maka sunat bagi laki-laki yang balik di belakang imamnya, yakni saf yang pertama iaitu saf laki-laki, dan di belakang laki-laki kanak-kanak tersusun dia. Ini takut anak dihilang, dia duduk sebelah. Anak pula nakal kecil, cuit-cuit orang semayang. Buat nyanyi, kena ketuk palu. Di belakang laki-laki kanak-kanak, ya, dan di belakang kanak-kanak khunsa, dan di belakang khunsa di belakang ni perempuan. Tetapi jika belum penuh saf yang pertama dengan laki-laki, disempurnakan dengan kanak-kanak, ya. Kalau saf kosong lagi atau boleh. Dan jika terdahulu kanak-kanak pada saf pertama, kanak-kanak dah pergi saf pertama dulu kan, ditinggalkan padanya. Jangan usirlah, sebab kanak-kanak bagus dia datang dulu, yang tua datang lambat. Padan muka dia duduk belakang. Ya, kata, oh kau budak kecil depan. Dia kata, atuk datang lewat duduk belakang kan. Nah, duduk depan datanglah cepat. Wah, dia sawan atuk dia pula. Dan jika terdahulu khunsa atau perempuan, ya, susunan dia khunsa di belakang, tiba-tiba dia duduk depan, maka undur. Ini kena undur, diundurkan ke belakang dan berdiri di belakang imam itu laki-laki atau kanak-kanak, mana-kanak lelaki. Dan jika terdahulu perempuan daripada khunsa, perempuan duduk depan, diturunkan perempuan ke bawah, ya, perempuan di bawah, khunsa dapat atas dia. Yang ini kepada saf yang di belakang. Dan jika tiada penuh saf laki-laki, disempurnakan dengan kanak-kanak. Bersalahan khunsa dan perempuan, tiada disempurnakan di atasnya daripada keduanya. Yang perempuan dia tak boleh, perempuan dengan perempuan ni, khunsa dengan khunsa. Ni kalau khunsa tadi seorang jalan, kosong lagi atau 2 orang kosong, nak masuk perempuan kita tak boleh. Susunan dia gitu, khunsa kemudian barulah perempuan. Dan satu lagi sunat imam orang yang tidak berpakaian. Ada tulis? Tidak berpakaian telanjang. Mana orang tak ada pakaian, dia semayang mana? Sunat imam orang yang tidak berpakaian tadi, berdiri imamnya pada tengah saf. Maknanya kalau ada saf tadi berapa orang? 10 orang. Imam tu duduk tengah-tengah, dia nak pergi ke depan, kau semua tengok dia pula. Duduk satu saf, tapi dia ke depan sikit, macam perempuan. Perempuan kalau semayang satu saf, semua dia ke depan sikit je imam dia. Dia tak perlu macam lelaki ke depan. Lelaki pula ada masalah, banyak bisnes besar banyak berlaku, ya. Dia bentang ni saf imam depan tu dengan kapit besar, nampak imam tu jauh. Tumit imam dengan tumit saf pertama dah lebih daripada 3 hasta. Luput fadilah jemaah. Penat di atas masjid. Banyak jadi tu. Ya. Dia tumit imam dengan tumit saf pertama jangan lebih 3 hasta. Tumit pertama dan kedua seterusnya jangan lebih 3 hasta. Lebih 3 hasta luput pada jemaah. Nyanyi kan? Yang ni pula degil ada saf dah 2 dengan tak 2 juga. Tengok kepala dia. Macam-macam tu ni. Jadi dia sembahyang sampai dalam masjid, suruh apa dia kena tipu dengan syaitan ni. Patut dia dapat pahala jemaah. Sebab pahala jemaah 27 setengah hari 25 ni mudah tuan-tuan dapat ni. Dia tak syarat khusyuk, asyuk tajuk lain. Jaga syarat betul-betul, confirm dia dapat terus. Walaupun sembahyang tak khusyuk, yang ni tajuk dia punya pahala khas, ni bonus khas ni. Yang 27 setengah riwayat 25 kali ganda. Bila dia jaga betul-betul adab dia, sab dia diluruskan semua, cukup dapat. Bak khusyuk tajuk lain pula. Betul khusyuk, pahala khusyuk tajuk lain. Bermaknanya besar ni, kalau dia tak jaga rugi kan, kelebihan. Jadi kalau tak berpakaian, imam duduk tengah-tengah saf, ya, kemudian dia ke depan sikit, dan hendaklah dijadikan satu saf juga, ya.
Maknanya dan sunat bagi imam yang tak berkaian tadi apa? Pertengahan saf makmumnya, dan taklah dijadikan satu saf je. Mana satu saf je lah. Ya. Dia ke depan sikit tak apa. Jangan sampai lebih ke depan yang biasa tak boleh. Dan demikian lagi imam perempuan, sama perempuan, dia sama-sama perempuan, berdiri pertengahan saf makmum. Bahkan orang yang bertelanjang jika buta sekalipun atau pada tempat yang kelam, maka sunat imamnya berdiri ke hadapan. Ya. Tapi kalau tempat tu tak ada, jika makmum semua buta kan. Atau tempat tu memang tak boleh gelap, dia sembahyang gelap, atau tak boleh ke depan. Dan makruh bagi makmum berdiri seorang di luar saf jika diperolehi dalam saf itu lapang. Ya, saf tu kosong dah lapang, orang dah keluar misalnya ni, atau tak boleh masuk lagi, dijagang. Dia sengaja tak nak rapatkan, dia buat saf seorang belakang. Tu makruh. Tak dapat pada jemaah kosong nyanyi dia. Maka jika tiada diperolehi lapangnya, hendaklah ia takbiratul ihram. Dia takbiratul ihram, syarat dia takbir dulu. Ya, di luar saf di belakang tu. Kemudian maka sunat ia menghela seorang, ditarik yang dalam saf depan tu supaya bersaf kepada dia. Jangan ditarik dulu. Kalau ditarik dulu, kawan tu berada belakang seorang-seorang, ya. Di belakang dah takbir pun masuk tarik. Dan sunat bagi orang yang itu menurut, jangan orang terik dia lawan begitu kan. Dia tak mengaji, dia orang terik dia lawan. Kacau je. Akan yang menghela tadi supaya apa? Diperolehi fadilat bertolong-tolong, ya, atas berbuat kebajikan, ta'awun 'alal birri. Dan takut dia kena takbiratul ihram dulu, Allahu akbar, baru dia terik. Baru orang tu masuk dah boleh start. Dia kalau terik kawan tu, kawan dah seorang. Ha? Kerana ia mengeluarkan dia bersaf, ya, kepada tiada bersaf, dia tak ada fadilat kawan tu, lebih kurang. Dan menurunkan dia daripada saf yang lebih, mengeluarkan dia daripada saf lebih itu tak dibenarkan. Dan menurunkan dia daripada saf yang lebih, saf pertama kepada saf yang kurang, ya. Tapi kalau dia dah takbir, itu maknanya ada makna menolong, maka dia dapat pahala ta'awun. Dan keduanya, syarat kedua, Allah.